Baik, untuk mengulas lanjut berkenaan senario terkini keadaan di Sabah, kita bersama dengan penganalisis politik Dr. Arnold Puyok. Selamat tengah hari, Dr. Arnold. Ya, selamat hari. Apa kabar? Baik, Dr. Arnold, pertama sekali pandangan Dr. Arnold susulan kenyataan Perdana Menteri semalam yang dilihat memberi restu kepada Datuk Seri Haji Jinor untuk meneruskan pentadbiran negeri Sabah. Ya, saya percaya ini merupakan reaksi Perdana Menteri kepada respon daripada masyarakat, respon daripada pemimpin dan melihat kepada keperluan untuk memulihkan politik, memulihkan ekonomi negara dan juga negeri Sabah. Dan saya pasti dan saya percaya ini merupakan reaksi daripada Perdana Menteri yang hendakkan supaya kerajaan pada ketika ini bertahan dan Ketua Menteri Haji Ji diberikan peluang untuk memerintah negeri Sabah sehingga sekurang-kurangnya sebelum pilihan raya yang akan datang. Ya, dalam masa yang sama, Warisan mengambil keputusan untuk sokong kedua-dua RUU tetapi memilih untuk tidak hadir sidang DUN hari ini. Pada masa sama, Datuk Seri Syafiee juga menggesa penubuhan jawatan kuasa khas Kerajaan Perpaduan Sabah. Adakah Doktor melihat wajar untuk jawatan kuasa ini segera dibentuk? Bagi saya tidak ada keperluan untuk menubuhkan satu lagi jawatan kuasa perpaduan. Mesej daripada Perdana Menteri agak jelas, mesej daripada rakyat di bawah pun agak jelas, supaya sebuah kerajaan perpaduan ditubuhkan yang melibatkan pimpin-pimpin politik utama di negeri Sabah. Dan bagi saya kerajaan yang dibentuk di peringkat persekutuan itu sudah boleh kita jadikan sebagai model yang mungkin kita boleh bawa ke peringkat negeri Sabah. Dan nampak apa yang dibuat oleh Warisan ini bagi saya mereka menyokong undang-undang yang dibawa ke DUN Sabah, tetapi mereka tidak menyertai perdebatan, perbincangan tentang undang-undang ini kerana nampak mereka masih tidak begitu yakin dan juga tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku. Dan bagi saya tindakan ini merupakan satu tindakan politik lah bagi pihak Warisan. Dan Doktor, adakah penjajaran semula politik di Sabah ini boleh kita lihat ataupun boleh kita anggap sebagai timbal balas kepada apa yang berlaku di peringkat persekutuan? Saya tidak melihat begitu. Walaupun politik Sabah ini berbanding dengan politik Sarawak sudah agak lebih terbuka dan kita juga cenderung untuk dipengaruhi oleh politik di peringkat persekutuan. Tetapi bagi saya apa yang berlaku di Sabah ini adalah ekoran daripada perselisihan faham, krisis dalaman yang berlaku antara pemimpin-pemimpin dalaman kerajaan itu sendiri. Dan apabila krisis ini tidak dapat diselesaikan secara dalaman dan mereka membawa krisis ini di luar sehingga menyebabkan huru-hara dan juga menyebabkan spekulasi. Dan bagi saya ini tidak ada kaitan dengan apa yang berlaku di peringkat persekutuan. Ini purely internal matter yang berlaku antara pemimpin dalaman Sabah yang mereka tak dapat selesaikan secara dalaman. Ini yang berlaku sebenarnya. Baik. Dalam masa yang sama, kalau kita lihat sekiranya jawatan kuasa khas ini dibentuk, sejauh mana ia boleh mampu memberi penyelesaian jangka masa panjang sehingga tiba masanya untuk DUN Sabah itu dibubarkan. Pendapat Doktor? Saya ingat tidak perlu diadakan sebuah jawatan kuasa seperti yang saya katakan tadi. Mungkin memorandum of understanding ataupun some sort of agreement, mungkin itu boleh difikirkan, tetapi tidak perlulah sebuah jawatan kuasa. Dan seperti yang saya katakan tadi, sudah cukup untuk pemimpin parti-parti terbesar di Sabah untuk duduk, untuk berbincang bagaimana untuk membentuk kerajaan perpaduan dan melihat kepada model kerajaan perpaduan yang dibentuk di peringkat persekutuan. Dan bagi saya ini boleh dibuat. Ini bukan terlalu sukar sangat. Pemimpin kita harus membuang ego masing-masing dan memikirkan kepada masa depan negeri Sabah. Itu yang penting. Okey, baik, terima kasih Dr. Arnold Puyok meluangkan masa bersama kita mengulas lanjut berkenaan senario keadaan krisis politik di Sabah. Itu tadi Dr. Arnold Puyok, penganalisis politik.